Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kepada semua pelajar tingkatan 3. Okey, jadi untuk hari ini kita masuk kepada bab 2 iaitu carta pi. Okey. Mungkin anda semua telah pernah mendengar carta pi ataupun pernah buat. Okey, jadi untuk tingkatan 3 ni memang ada untuk bab carta pi. Okey, mudah sahaja, tak susah. Cuma awak kena tahu terlebih dahulu apakah kriteria yang perlu ada untuk membuat carta pi. Okey, so kalau awak tengok dekat sini, ciri-ciri carta pi yang perlu ada ialah mesti kena ada sudut, kena ada saiz sudut, nilai sektor, tajuk, petunjuk, jumlah. Okey, lepas ni kita tengok. Tapi kita kena kira dulu peratus setiap sektor, mengira saiz sudut bagi setiap sektor, melukis carta pi. Okey, sebelum lukis carta pi kena kira peratus, kena buat sudut, barulah boleh terhasilnya carta pi. Okey, kita pergi pada ciri-ciri dan kegunaan carta pi dulu. Apa dia? Okey. So, kalau awak tengok dekat sini. Okey. Carta pi ialah sejenis gambar raja atau perwakilan grafik untuk memaparkan pembahagian atau pecahan data. Okey. Pembahagian atau pecahan data dan maklumat dalam bentuk bulatan dan dibahagikan kepada beberapa sektor. Itu kata kunci dia. Ciri-ciri setiap sektor mewakili maklumat tertentu. Okey. Yang ni adalah kat sini awak boleh tengok. Kalau cikgu baca pun kadang tu awak bukan faham. Kena buat dulu baru faham. Okey. Kegunaan dia pun awak boleh tengok sini, mewakilkan data kepada informasi lebih menarik, perbandingan data, menggambarkan taburan, okey, dan seterusnya. Okey, kena buat baru nampak. Tak buat memang tak nampak. Tapi untuk apa? Sebagai fakta awak kena tahulah setiap dia kegunaan dia apa, ciri-ciri apa. Okey. Okey, panduan membina carta pi. Katakan data dia bagi, ini langkah-langkah dia. Okey, katakan kalau tengok dia punya, okey, berdasarkan buku teks dekat sini, okey, cikgu besarkan. Okey, kedatangan pelancong mengikut, kedatangan pelancong mengikut negara asal ke negeri Pahang pada tahun 2016. Okey, katakan tu ialah dia punya contoh data, tajuk dia. Okey, orang Amerika datang sebanyak 11,842, Australia 24,397, 200 Jepun 238,378 dan Thailand 72,580. Kedatangan pelancong mengikut negara asal ke negeri Pahang. Ramai betul ya pelancong datang ke negeri Pahang. Okey, jumlah semua sekali 347,197 orang pelancong yang datang ke negeri Pahang. So, data ni, okey, dia dah bagi kat sini. Macam mana awak nak kira dalam bentuk peratus dan sudut. Yang tu sebenarnya awak kena belajar. Okey. So, macam mana nak kira? Okey. Katakan 11,842. Okey, kalau nak kira peratus, ambil jumlah yang ni. Okey, 11,842. Awak kena bahagikan dengan jumlah penuh. Jumlah penuh dia ialah ini, 347. 197. Ni nak dapat peratus ya. Nak dapat peratus kena darab 100. Ini basic matematik. Okey, nak kira peratus mestilah darab 100. So, darab 100. So, bila awak dapat 100, dapatlah jumlah yang 3 ni. Dan seterusnya. 24397 per dengan jumlah penuh. Darab 100 ni pun sama. Okey, kaedah dia cikgu bagi contoh satu je nak kira peratus ni dia ya. Okey. Nak kira sudut pula. Okey. Sudut, kita boleh kira sudut sektor ni selepas dapat peratus. Tak dapat peratus memang tak boleh kira. Okey. Katakan tadi peratus dapat 3 kan. Itu yang pertama. 3. So, mesti jumlah penuh. Sama juga dengan tadi. Okey. 3. Ambil yang tadi. Bahagi dengan jumlah penuh ialah 100. Okey. Bila awak kira, katakan satu-satu awak dapat kira daripada ni tadi. Jumlah yang ni. Kalau dapat awak tambah-tambah semua, dapat 100, barulah betul. Kalau tak dapat 100, maksudnya mungkin ada select dekat awak sini. 3, 7, 9, 9, 21. Ni yang kat sini. Okey, jadi nak pastikan betul ke tak peratus awak tu, mesti awak total jumlah dia mesti dapat 100. Sebab soalan dia tak bagi. Okey, katakan tadi dah 11 ke?
Kita nak tengok kat sini 11. Okay, sebab kita nak buat carta pi kena kira ikut sudut sektor. Katakan 11 darjah. Okay. So, katakan cikgu ambil whiteboard. Okay, 11. Pertama sekali, sebelum kita ukur 11, pertama sekali, okay, katakan awak dah guna jangka lukis. Okay, katakan awak dah guna jangka lukis buat bulatan. Okay, yang dekat tengah tu, yang bulatan awak, katakan yang tembus tu kan tajam, kertas. Okay, awak akan nampak kesan lubang tu. Yang tu ialah pusat dia. Jadi, katakan cikgu ni main tanda je lah kat sini. Contohlah tempat yang berlubang tu. Okay, awak ambil pembaris. Okay, macam cikgu buat ni. Awak garis dulu. Okay, tu step pertama. Mesti garis dekat atas mula-mula. Garis mesti lurus. Kalau sengit nanti awak punya bacaan menggunakan protector ataupun jangka sudut tak akan tepat. Okay, tu step pertama. Mesti garis tengah atas. Lepas tu, dah garis barulah ambil protector atau jangka sudut awak tu. Okay, dia bermula dekat sini ya. Cara kita tengok tu, dia mesti arah jam. Okay, cara kita ukur. Okay. Ni contoh lah katakan. 11. Okay. Betul ke 11? Kita tengok balik. Betul ke 11? Okay. Ni kan. 11 darjah. So, kita tanda dekat 11. Katakan kat sini kan. 11 lebih kurang sini. Okay. Tempat cikgu tanda tu kan. So, cikgu ni cikgu alih. Oh, sorry. Okay. Katakan kat 11 tadi sini. Okay. Okay, lepas awak dah tanda tu macam cikgu tanda kat sini. Katakan sini 11 tadi. So, ni contoh lah. So, awak pun garis. Ambil pembaris tu. Awak pun garis. Okay. Dapatlah sini. Okay. Sekejap. Cikgu padam sikit terlebih. Okay. Ini hitam tadi. Okey. Lepas tu, katakan awak nak sambung balik. Okey, lepas 11 tadi berapa? Tengok ya. Lepas 11 tadi, katakan 25. Ni 25 kan? Okey, awak kena sambung. Sambung daripada tempat yang dah garis sengit tadi. Contoh kat sini kan? Pastikan letak tu betul tepat. Okey, cikgu ni sebab guna ni, jadi payah sikit lah. Tapi awak faham lah maksud cikgu ya. Okey, katakan mesti letak garisan tu mesti betul-betul dekat pembaris yang protector tu ada gambar macam garisan lurus tu. Awak ikut mesti tengah-tengah tepat. Macam yang cikgu ni dia payah sikit tak kena sangat kan. Okey, tak apalah cikgu agak-agak yang penting awak faham. Okey, kita start dengan garisan yang dah buat tadi yang 11 tu kan. Okey, katakan letak yang garisan kedua tadi berapa ya? 25. Okey, so awak akan baca start balik sini tadi kosong. Sampailah 25. Katakan sini. Ni contohlah. Okay. 25 sini. Sini. Okay. So, katakan cikgu alih dulu. Okay. So, dah ada titik tu tadi kan? Okay. Dah ada titik tadi. Awak ikut je balik garis dekat tempat yang tadi. Katakan sini kan? Oh. Okey, lepas tu awak garis saja. Yang ni yang tadi yang 25. Seterusnya katakan berapa? 248. Okey, 248. Jadi awak kena carilah juga lagi. Okey, 248. Kalau yang ada protector bulat tu dia lagi senang sebenarnya. Okey, kata sini. Sini baru 180 betul? Kalau awak tengok ni 180. Awak kena tambah sampai cukup 248. Maksudnya sini dah 180. Katakan awak dah garis. Tapi garis dengan pensel dulu. Kejap Katakan awak garis. Okey.
Tapi tak cukup lagi. Jangan garis terus penuh ya. Warna merah ataupun warna hitam. Sebab dia bukan nak 180 tapi 248. So, awak kena alih lagi awak punya jangka ni. Okey, ni baru 180 kan? Kita nak 248. Okey, 248. So, tolak 180, dia nak lagi berapa? 114, lagi 68. So, start balik kosong kat sini, awak cari sampai 68. Katakan kat sini kan. Barulah selesai. Okey, lepas cikgu dah tanda tu tadi, lagi 68 kan? Cikgu tanda kat situ, katakan sinilah. Okey, situ. Jadi, yang 180 tu bukan dia nak 248. Jadi, awak buanglah balik. Dan seterusnya. Okey, jadi macam tu lah buat carta pi. Nanti jangan lupa tulis tajuk. Lepas tu, kalau awak color-color ni, setiap color tu, awak kena bagi petunjuk dia apalah. Macam sama dalam ni. Contoh macam ni kan. Contoh macam ni. Hijau ni menandakan apa? Contoh dia buat macam ni. Hijau tu menandakan Jepun. Okey. Awak ukur guna sudut kan? 11% semua tadi 248. Tapi bila tulis kat dalam bentuk peratus yang awak kira tadi. Dia jangan tukar. Ramai pelajar dia kira sudut. Dalam pun dia kira sudut. Dia tulis 11 darjah. Salah Sebenarnya kena tulis peratus. Ambil balik peratus yang awak kira tadi. Untuk yang mula-mula. Contohnya. Kalau awak ambil. Tadi 11. Awak ukur dalam darjah. Awak kena tulis dekat sini 3% lah. Macam ni. 3% lah. Okey. Macam ni dia susun. Sebenarnya kalau yang betul. Nilai yang paling kecil dia susun paling belakang. Yang depan paling besar. Tu sebenarnya format yang betul. So kalau awak boleh susun yang depan yang paling besar lagi bagus. Okey. Tapi sekurang-kurangnya awak dah pandai buat. Yang tu paling penting. Okey, susun pandai tapi nak buat tak pandai pun tak guna. Okey. Tapi kalau format yang betul susun paling mula-mula ialah di sudut yang paling besar. Kemudian barulah paling kecil. Okey. Jadi itu saja, awak cuba dulu buat. Okey, kalau tak faham nanti tanya. Okey, sebabnya soalan berkait dengan carta pi ni memang wajib awak kena belajar. Sebabnya kemungkinan keluar dalam soalan tu ada. Memang tinggi lah peratusan tu. Okey, jadi kena tahu buat carta pi. Okey, manakala awak PDPR di rumah, terpaksalah belajar juga dalam keadaan macam ni. Sebab memang kalau ikut susah sikit. Sebab dia praktikal. Cikgu kena tunjuk awak. Cikgu kena tengok awak buat macam mana. Okey, tapi sebab terhad, jadi nak tak nak awak kena cuba juga dulu. Okey, jadi itu sahaja untuk hari ini. Okay, next time, next class kita tengok pula tajuk seterusnya. Okay, terima kasih. Assalamualaikum.